إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jadi kita terus ke muka surat yang kedua. Baru yang lepas aku ini amal cerita sedikit banyak kata pakai dan biografi dan hari kita. Termasuk pada mukaddimah pengarang. Mukaddimah pengarang di mana pengarang ini cerita sedikit tentang kita yang ditulis. Wa qala musannif rahimahullah taala wa nafa'na wa iyyakum bi barakati bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Maka berkatalah dalam kitab rahimahullah ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Jadi biasalah kita buka lagi mana-mana Tuan kita atau tuan kita mesti ada mula kita dia dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ada yang bertanya Pak pun setiap kita dimula dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim karena dua sebab. Sebab yang pertama kerana iqtida'ul Quran, kerana tiru Quran. Kerana setiap surah kalau kita baca dalam Quran semuanya dimulakan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim melainkan pada surah Al-Baqarah ataupun surah At-Taubah. Jadi bila ada surah At-Taubah, surah Al-Baqarah ada Bismillahirrahmanirrahim. Jumlah surah ada dalam Quran 114. Kalau surah ini 113. Tetapi pada surah An-Nahl ayat yang ke-30. Surah An-Nahl ayat yang ke-30 bagaimana Allah Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi semua sekali kalimah Bismillahirrahmanirrahim ditulis dalam Al-Quran semuanya berjumlah 114 kali. 114 jumlah dia. Jadi kalau itulah bapa tu yang punya kitab memulakan kitab kalimah Bismillahirrahmanirrahim tinggu Quran. Mana tinggu Quran tinggu apa? Tinggu apa ini? Antara kalau kita nak tinggu tuan-tuan, tinggu amal, tinggu baik-baik. Karena bila kita tinggu baik, kita tinggu amal, di situ sebenarnya kita telah menjadikan amal atau baik itu sebagai panduan dalam kehidupan kita. Maka itulah bila kita mulakan sesuatu penulisan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, apa yang kita harapkan? Kita harapkan keberkatan, barakah. Karena Quran ini ada keberkatan. Ada yang pertama, sebab yang pertama kerana mentiru Al-Quran. Dan kerana yang kedua, sebab yang kedua kerana beramalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu amrin fi balin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta." Setiap perkara yang tidak dimulakan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu terputus ataupun terpotong. Fahuwa aqta atau fahuwa ajzam. Mana perkara itu terpotong atau perkara itu terputus. Jadi mungkin kita tanya ni boleh. Tak boleh makna terputus, tak boleh makna terpotong. Makna aqta. Kata Imam As-Sakhrawi rahimahullah ta'ala, gapo dia maksud aqta, gapo dia maksud terpotong itu ada 3 maksud. Yang pertama, sesuatu yang tidak disertai dengan nama Allah Ta'ala, pasti amalan itu ada kekurangan. Sebabnya katalah Nabi menganjurkan kita adalah buat kerja yang baik, kerja yang menepati tuntutan syarah. Hendaklah kita mulakan pekerjaan itu dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Buatlah kerja berapa. Asal kerja tu amal. Kerja tu baik, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kedua, tidak akan dapat ganjaran akhirat. Bila kita buat kerja amal tapi tak baca Bismillah, maka tak dapat ganjaran akhirat. Yang mana? Tak dapat pahala. Hanya dapat ganjaran dunia sahaja. Dan kelebihan kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang ketiga, tidak akan dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala di
baca bismillah. Kenapa tak dapat rahmat? Bila kita baca bismillah, itu tanda kita lupa pada Allah. Kita teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita buat sesuatu pekerjaan, sadar kita mesti kita kena sadar kepada Allah. Bila ada sadar, buat sesuatu pekerjaan lillahi taala, kerana Allah taala. Tak kira lah kita nak nego, kita nak hijau kapur sekali pun tuan-tuan. Bila kita nak melakukan sesuatu pekerjaan, niat boleh. Aku buat kerana Allah. Dan bila kita niatkan Allah Ta'ala, mulakan pekerjaan kita dengan kalimah yang baik. Mana kalimah yang baik? Kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Tanda kita buat sesuatu pekerjaan itu kerana Allah, kita sebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dahulu. Jadi, bagi siapa-siapa tak baca Bismillah, Allah Ta'ala cabut dan barakah. Tidak akan dapat rahmat Allah Ta'ala walaupun dia berjaya. Itu tak ada bismillah, tak niatkan Allah Ta'ala, kaya apa dulu, senang apa dulu, emoh apa dulu, hebat apa dulu. Itu anugerah tak didapat tu dengan rupa istidraj. Istidraj juga Allah Ta'ala begitu. Kalau sifat Allah Ta'ala, bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita diperkenalkan dengan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan nama Allah. Allah nama bagi zat yang wajib al-wujud, yang layak baginya segala kepujian. Itu maksud daripada kalimah Allah. Allah itu nama bagi zat yang wajib ada, wajib. Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak ajar kita cara nak kenal dia. Nak kenal tu kita tengok. Nak kenal tu kita tak apa. Kenal dari sifat dia Ar-Rahman, sifat yang pertama, sifat Maha Pemurah. Mana pemurah sini? Kalau kita mengaji lagi tak bawah kan? Ayat ni bawah. Allah Ta'ala di bawah. Bawah yang mana Allah Ta'ala berilah. Allah Ta'ala tak kira siapa. Kau baik, kau jahat, kau gini, kau kafir, kau taat, kau maksiat, kau juru, kau tak juru, kau semaya, kau tak semaya, kau Allah Ta'ala berilah. Itu tanda Allah Ta'ala bersifat dengan sifat Ar-Rahman. Jadi kalau kita tengok orang tak semaya, orang jahat air, dia minta air betul-betul juga. Senang betul-betul juga. Orang tak semaya, jadi anugerah. Daripada berapa dia dapat Allah Ta'ala beri dengan jalan istidraj. Istidraj. Dia dapat sesuatu pemberian dari Allah Ta'ala, dia jadi kau jahat. Dia jadi kau jauh dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia jadi pohon gakor dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu tanda. Bila sesuatu pemberian yang dia dapat, tidak dapat dengan jalan rahmat. Dia dapat dengan jalan yang baik. Dengan jalan yang baik yang mana Allah Ta'ala beri dengan sifat rahmat dia. Kata tu bila mari dengan jalan istidraj, seorang yang tak jadi seorang yang jauh dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu tiga sebab. Atau tiga makna akhta. Dan juga berkata Syekh Ali Al-Qari, Al-Murad Al-Akhta, Al-Warqat Al-Dhahabiyah Bitarki Tasmiyah. Maksudnya, maksud daripada akhta ialah keberkatan yang hilang dengan sebab meninggalkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala cabut barakah. Kerana itulah bila kita nak mula sesuatu pekerjaan yang baik sesuai dengan ketentuan syarak, kita mula dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Karena kata ulama al-basmalah Fatihah kulli kitab. Basmalah itu pembuka bagi semua kitab. Jadi kitab-kitab kita mengaji ni apa kita harap itu baik. Ada bila kita mengaji kitab tasawuf, sebenarnya kita nak belajar bagaimana nak ubah diri kita jadi sebagai seorang yang baik. Mana ada baik dan kau tak baik. Kalau ada pada kita daripada sifat-sifat tak baik, kita ubah. Kita beki. Islah. Dengan lama sudah ada lepas. Nak mengaji kita ni, mula-mula kita nak ikhlaskan niat kita. Lebih dahulu. Niatkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan niat kita nak beki diri kita. Kalau tak ada niatkan Allah Ta'ala, tak ada pada diri kita, niat nak beki diri kita, kita tidak akan dapat barakah ilmu. Daripada kita mengaji, dengar saja dia panggil. Boleh pahala sebab kita dengar. Boleh pahala sebab kita duduk dengan ilmu, tapi kita tidak akan dapat manfaat. Manfaat daripada ilmu yang kita mengaji dari kita tidak akan dapat. Hingga pada ada tuan. Bila kita tidak melihat
Apa daripada pengisian yang ada dalam kitab ni sebenarnya tuan punya kitab nak mengajar kepada kita bagaimana untuk kita ni nak berislah diri, nak baik diri. Lalu kita kena bersedia. Bersedia ke apa dia? Bersedia untuk memperbaiki diri kita, untuk mengislahkan diri kita. Kalau kita tidak ada dalam diri kita ni dengan keinginan nak mengislahkan diri, nak baiki diri kita, maka kita tetap akan duduk seperti sedia kala. Mana sedia kala kalau kita ada dalam diri kita ni pangan, otak comel ada di situ. Kalau ada sombong, ada sombong situ. Kalau ada dengki, ada dengki situ lah. Kalau ada riak situ lah. Kalau ada takabur situ lah. Bila nak baiki, kalau nak baiki, kenapa? Karena kita tak bersedia. Umpama kata seperti mana orang sakit, bila diberi ubat kepada dia, kita siapa? Ubat ni? Allah siapa kau? Dia dah ke mana? Ada duduk dalam orang sakit. Maka begitulah. Sakit sebab penyakit hati ini lebih berat lagi. Lebih besar lagi daripada sakit disebabkan penyakit jasad. Sakit sebab penyakit zahir. Jangan sebut dah orang lupa. Penyakit zahir atau penyakit jasad tak bawa kuih dia masuk dalam neraka. Dan tak ada orang masuk neraka disebab penyakit jatuh. Tak ada orang yang masuk neraka disebab penyakit darah tinggi, penyakit cimani. Tak ada manusia yang masuk neraka disebab penyakit sombong, sebab penyakit riak, sebab penyakit ujub, sebab penyakit hasad hati. Maka penyakit-penyakit ni tuan-tuan, kita kena perlu lebih beri keutamaan. Kita dah hidup sibuk dan juga kalau kita ni ada pada diri kita penyakit zahir, penyakit jasad, sibuk dalam cari upah, cari doktor, pergi klinik, pergi hospital. Tapi ada hati kita ni ada penyakit, kita buat tak henti. Tetap bersyukur pada Allah Ta'ala. Mana boleh mari masjid mana, mana boleh dengar mana boleh berdadah mana. Sebenarnya inilah keberkatan ya Allah Ta'ala nak beri kepada kita. Dan ketika kata keberkatan ziyadatul khair, Allah Ta'ala tambah kebaikan. Tambah kebaikan pada diri kita dengan cara kita dapat mengenal siapa diri kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal akan dirinya, nescaya dia akan kenal akan Tuhannya. Anak kenal Tuhan, kenal diri baru. Anak kenal kita ni sebagai seorang hamba Allah Ta'ala, tuan-tuan. Dengan jalan kita kenal kita sebagai seorang hamba, baru kita kenal Allah Ta'ala tu sebagai Tuhan. Ni tak kenal diri kita sendiri, kita ni. Siapakah kita hidup bertanggung jawab dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gapo dia tujuan, gapo dia matlamat hidup bertanggung jawab dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gapo dia pengisian yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala isi dalam kehidupan kita, dalam diri kita. Kalau kita kena kenal diri. Antara cara kita kenal diri, kita kenal sifat-sifat kok sedayanya bagi kita. Katalah bila kita mengaji kita nak kenal siapa sifat lain bagi kita. Ada jangan bawa rupa tu kalau bawa rupa tu kita nampak lah sifat lain bagi kita sebagai seorang hamba. Kita tawaduk, dengan rendah diri, dengan berasa hina, tak ada lah. Kita nak rasa kita ni hebat, kita nak rasa kita ni lebih, kita nak rasa kita ni pandai. Tiga saja. Kita tidak bawa sifat lain bagi diri kita. Allah mengaji-ngaji ni, kita nak bawa pada diri kita ni sifat yang lain bagi kita. Tak ada sifat yang lain bagi kita. Sifat hamba. Sifat kita sebagai makhluk. Bila kita kenal sifat kita sebagai hamba, kita kenal sifat kita sebagai makhluk, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita kenal. Kenal Allah Ta'ala sebagai Tuhan, sebagai Al-Khaliq. Jadi dalam istilah dalam kitab Aqidatul Najim, Syekh Sanusi rahimahullah ta'ala ada menjelaskan hukum membaca bismillah itu ada 4 bahagian. Nah, kita kaji dah mengaji-ngaji tuan-tuan. Kalau kita boleh kait dengan kitab-kitab lain, kita kait. Dari kitab Aqidatul Najim, Syekh Sanusi ada menjelaskan hukum baca bismillah itu 4 bahagian atau 4 hukum. Yang pertama wajib. Para baca bismillah, bismillah ni wajib. Bila kita baca bismillah ni wajib, iaitu pada permulaan surah Al-Fatihah dan sembahyang. Kalau ikut mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, mazhab Syafi'i ini memilih bismillah salah satu ayat dari surah Al-Fatihah. Pada As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang, antaranya ialah kalimah Bismillahirrahmanirrahim atau ayat Bismillahirrahmanirrahim atau siapa-siapa baca suta baca Bismillah dalam sembahyang, maka sembahyang dia tak sah. Maka pada juga
itu wajib semata kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mentok, kita tak dengar, kita baca Bismillah kuat. Ini masalah. Di Mekah mazhab Hambali sunat baca Bismillah. Yang ini dia baca dulu. Dia baca sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dalam mazhab Maliki, Bismillah tidak merupakan satu ayat dari surah Al-Fatihah. Pada mazhab Maliki, dia terus baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi kita nak hukum lah. Kita nak hukum dalam ketika kita pergi dari mazhab Syafi'i, kita nak hukum atau dia pergi dari mazhab Hambali, atau kita hukum orang pergi dari mazhab Maliki. Ada ni. Maka bila kita duduk dari negara kita Malaysia, negara Malaysia yang menetap mazhab yang kita ikut pada ketika ini, iaitu mazhab Syafi'i. Jadi kita ikut. Ada susah kamu baca Bismillah. Wajib kita baca Bismillah dalam sembahyang. Pada permulaan surah Fatihah. Hukum yang pertama, hukum yang wajib. Yang kedua sunat. Sunat baca Bismillah. Bila? Di mana baca saat ini dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu amrin dhibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqwa. Situ sunat. Yaitu baca Bismillah pada segala pekerjaan yang memiliki cita-cita yang sesuai dengan tuntutan syarak secara khusus ataupun secara umum. Kita buat tiga berapa sunat baca Bismillah. Kalau orang baca Bismillah tak ada terus stokar. Boleh makin je betul lah. Mana makan tak baca Bismillah? Mana ganti? Akhirnya yang betul tak baca Bismillah. Nak minum air dia dah hantar betul tadi. Tak baca Bismillah. Tapi dia tak baca Bismillah, Allah Ta'ala cakap barakah. Makan minum tak baca Bismillah, saya masuk makan sekali kita. Saya minum air sekali kita. Ini juga ada perbuatan yang kita buat bila kita tidak baca Bismillah. Yang mana kita tidak minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Habis hukum yang kedua. Yang ketiga hukum halal. Ada juga halal baca Bismillah. Di halal ada dua tempat. Yang pertama haram zati dan yang kedua haram aridi. Haram zati iaitu segala pekerjaan yang haram, yakni pekerjaan yang padanya mempunyai hukum haram secara Allah. Seperti mana? Contoh zina, judi, curi, minal haram. Ada nawak pekerja haram macam Bismillah. Dan minal Bismillahirrahmanirrahim. Minal baca Bismillah. Nak judi, Bismillahirrahmanirrahim. Nak zina, Bismillahirrahmanirrahim. Haram baca Bismillah. Terus ada jadi suami dah pada pekerja haram dulu. Dia tahi kalau kita sembuh air mang tahi juga ke bang. Kalau boleh dia power studio dia sebab kita sembuh. Semua air mang. 3-4 waktu sembuh air mang. Ini ada power tahi juga ke bang. Dan apa begitu nak pakai baju tu begitu juga. Awak tak panggil si ibu begitu betul dulu. Begitulah segala pekerjaan haram pada syarat haram. Kalau kita nak kosmetik, kita nak hias dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, kita dah hias. Dan anak curi motor ke Bismillahirrahmanirrahim. Haram. Sebab kita buat kerja haram, kita baca Bismillah. Itu panggil haram zati. Yang kedua haram aridi. Haram aridi yang mana haram sebab ada faktor luarnya. Sebagai contoh kita semaya kita pakai baju curi. Pakai baju curi. Allahu Akbar. Boleh baca Bismillah, boleh. Tapi maya kita tak ada pahala. Harus maya kita itu, maya kita ruku, maya penuhi syarat, maya sah maya. Tak ada pahala. Kita ambil air semaya, pakai air curi. Maknanya walaupun kita ambil air semaya, kerjaan boleh, tapi kita buat perbuatan haram. Ini panggil haram aridi. Haram sebab ada faktor luar. Maka sebab dia ulama boleh baca Bismillah. Tapi bila kita buat suatu kerja baik, ada dalam unsur yang haram, Allah Subhanahu Wa Taala tak terima. Tak ada bila dalam kerja. Anda nak buat kerja yang baik, kita kena lihat ada kerja kita. Ya, start daripada awal sampai akhir. Start daripada hujung sampai sudah. Imam mandi comel pakai jubah kesempet. Comel model sekepet dia. Comel model jubah mana? Kalau bayar jubah tu email itu.
Lalu di motor ini, tengok di motor ini macam pulang dia, bayar di motor ini. Allah. Dia panggil yang tiga hal. Yang keempat, makruh. Makruh ada dua juga. Yang pertama, makruh zati. Dan yang kedua, makruh amal. Makruh zati, dalam arti kata, pada segala kerjaan yang makruh zati seperti melihat, disebut dalam kitab kemarin, melihat kemaluan isteri. Dia contoh dalam tu, bau dah. Melihat contoh dalam tu. Mana-mana kita tengok kemaluan isteri, kita tengok baca bismillah. Ada baca. Dan Allahu Akbar. Ada panggil makruh zati pada segala pekerjaan yang makruh. Contoh melihat kemaluan isteri. Ada yang kedua, seperti makruh hal itu seperti mana makan bau putih. Makan bau putih. Mana makruh sini tak mungkin dilarang. Boleh makan, boleh baca bismillah. Karena apa tuan? Kerana bau putih itu sifat dia adalah makanan. Zat dia adalah makanan. Sifat dia adalah boleh dimakan. Boleh makan. Ada bila kita makan berbagai-bagai bau tuan, kita akan mula dengan kalimah bismillahirrahmanirrahim. Tapi hukumnya makruh. Mana makruh itu tuan dibenci pada syarat. Dengan sebab bila kita makan saat ni, dia akan keluar ke bau yang busuk. Tapi bila kita makan saat ni, kita boleh melihara diri kita, melihara mulut kita daripada keluar bau-bau yang busuk. Sudah makan basuh gigi lalu kita cuci dalam mulut kita, ada masalah. Kalau bila kita makan sesuatu yang ada dia ada bau-bau yang tidak sedap, seperti mana gigi kau, petak kau, bau putih kau, mukhdah kau. Kita tengok orang makan dia ada bismillah. Mustahil orang buat sesuatu daripada pekerjaan dia tak ada bismillah. Daripada pekerjaan kau dia kata perlu. Apa dia? Sawako. Ada tak? Orang sawako baca bismillah. Ni orang kamu kotor, sawako ada. Ada dia baca bismillah. Baca bismillah. Baca lah. Baca. Dia betul tu kan. Dia betul. Bila kita makan sesuatu yang bang, kita baca bismillah. Tapi bila kita sawako, tak baca bismillah. Baca bismillah. Ada yang baca dulu. Apa dia baca bismillah? Di sini kita bismillah sendirilah. Perbuatan daripada perbuatan kita buat sana. Dari nak uraman je, mau tengok. Kalau yang setara tu dah tu. Dia buat hukum baca bismillah. Disebut dalam kitab Aqidatul Najim oleh Syekh Sanusi rahimahullah. Hari kita masuk. Pada muqaddimah Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah dengan nama bagi zat Ar-Rahman. Allah Ta'ala yang bersifat pemurah, Ar-Rahim, dan penyayang ataupun pengasih. Kata ulama, Ar-Rahman fil dunya War-Rahim fil akhirah. Ar-Rahman fil dunya, pemurah Allah Ta'ala di dunia, War-Rahim, pengasih ataupun penyayang Allah Ta'ala di negeri akhirat lil mukminin, iaitu bagi orang-orang beriman. Orang kafir terdapat daripada sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Taala menzahirkan dari akhirat dengan sifat penyayang, pengasih. Hanya orang beriman saja. Orang kafir, orang zalim, orang lakar Tuhan, orang munafik tak terdapat sifat. Allah Taala tidak akan memandang dengan pandang kasih. Allah Taala tidak akan memandang dengan pandangnya sayang. Allah Taala tidak memandang dengan pandangnya rahmat di hadapan. Ada untuk beriman. Tiga pun ada. Kita tak boleh daripada sifat Ar-Rahman, boleh juga daripada sifat Ar-Rahim. Ada kita nak kenal lagu mana? Kenal sifat. Antara dua sifat hebat ada pada Allah Subhanahu Wa Taala, Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi kita kenal dua sifat ni nescaya kita akan rasa pada diri kita ni betapa betul kita, betapa butuh kita. Allah Taala pilih dari makhluk namanya manusia, selain dari makhluk tanpa bumi. Allah Taala pilih dengan Allah Taala mencukupkan keperluan kita berhidup tanpa bumi. Allah Taala pilih dengan mana Allah Taala memberi penilaian kita hidup tanpa bumi, iaitu nilai harga dia bila listrik. Kalau ini ada listrik, ada rekod hidup.
Tak ada gol. Tengok kafir itu macam mana betul tu Kalau tak ada dengan nikmat Islam, tak ada dengan nikmat iman, maka hidup dia menjadi hidup yang tidak ada makna. Atau hidup kita ada makna dalam ketika tak ada gol hilang, ada kedudukan di sisi Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala beri kepada kita dengan nikmat Islam, nikmat iman. Kalau orang iman dengan sentiasa syukur. Kalau kita syukur, kalau kita tak nampak nikmat, kita tak nampak anugerah, kita tak nampak pemberian, kita tak nampak kurniaan, kita tak nampak mari daripada Allah Ta'ala, kita nampak. Bagaimana kita nak jadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak ada orang iman, sentiasa dia jadi orang syukur. Kenapa? Dia sentiasa memandang nikmat Allah Ta'ala beri kepada dia dengan nikmat yang banyak, nikmat yang melimpah. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang menjadikan ia Allah, yang ia Tuhan akan jin dan manusia supaya mengerjakan mereka itu akan ibadah. Dia bertepatan dengan surah, dengan ayat 56 surah Al-Zariyat. Surah ini kita dengar sama-sama, ayat ini kita dengar sama-sama. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku, yakni Allah Ta'ala kata, aku jadikan jin dan manusia melainkan semata-mata mengerjakan mereka itu akan ibadah, yakni menjadikan mereka itu sebagai hamba-Nya. Jadi hamba itu apa dia? Apa dia? Mengabdikan diri pada Allah. Kita hamba sungguh Allah. Kita hamba memperhambakan diri pada Allah. Kalau kita teringat tak begitu kita. Siapa kita hamba Allah Ta'ala? Kita tak begitu. Kita CEO, guru besar, guru biasa, kedudukannya, orang berniaga, orang jual. Gapo pun kita hamba Allah Ta'ala. Kita tinggi besar, SO, Omipin, Toke, Tonulu, Toimen, Tok gapo dia apa? Kita ini adalah merupakan hamba Allah Ta'ala. Hak kita tak boleh. Kita hamba Allah Ta'ala. Kita khalifah, kita hamba. Ingat bagaimana Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bagaimana nak kita hamba? Ada orang tanya, nak kita hamba dah ke mana? Bagaimana kita hamba? Buat kita khalifah. Kenal kita khalifah. Ingat kalau Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, semuanya aku ini jadi kata muka bumi ini khalifah. Tak boleh khalifah. Iqamatul din wa siyasatud dunya. Kita khalifah mendirikan agama. Kita sebagai hamba Allah Ta'ala mendirikan agama. Jadi kalau Allah Ta'ala beritahu kita buat, kalau Allah Ta'ala kita tinggal, ini kita ada. Allah Ta'ala semaya kita semaya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh kita masuk. Allah Subhanahu Wa Ta'ala beritahu pada orang kaya boleh zakat, zakat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala beritahu pada orang yang kemampuan, kemampuan siapa boleh itu, kemampuan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh di masjid. Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh baik, buat baik. Ada kita khalifah iqamatul din, diri ke agama. Jaga Allah Ta'ala, jaga Allah SWT. Maka orang yang menjadi khalifah, orang yang menjadi hamba Allah Ta'ala, wajib mata dia tinggal. Wajib mata dia menjauhkan diri dia daripada buat apa Allah Ta'ala. Ini baru sifat hamba. Ini baru kita hamba. Ini yang aku jadi hamba Allah Ta'ala. Hak Tuhan akan, hak Tuhan kita buat. Allah Ta'ala kata harai kamu. Pada buat kita khalifah buat. Nak sana ke tiga hamba Allah Ta'ala lalu mana? Ada yang tahu iqamatul din. Dan yang kedua wasiyasatud dunya. Dan mentadbir hidup dunia. Kalau kita kata diri kita atas dunia, kita nak tinggi kita atas dunia. Nak cari makan, nak cari, nak buat kerja, apa kerja atas dunia juga. Nak tadbir hidup dunia kita bihi, yakni dengan tuntutan agama. Allah hidup dalam pemerintahan kita lepas. Dari hukum syarat yang ini. Wajib, haram, sunnah, makruh, harus. Walau kita tahu hukum dan pengen hukum. Adalah dalam kita dalam hukum Allah SWT tak ada kita berkata satu kita boleh lepas dari agama.
tembak. Tak ada kaitan dengan agama. Ada hijau. Acu air kamu satu hijau. Kok tak ada kaitan dengan agama. Dulu kira-kira. Tak tahu dia. Politik suku, kamu suku. Dan alhamdulillah manusia dia sedar, dia mata, dia kenal. Kalau kecil aku ni halal, kecil aku ni halal. Tunggu. Politik suku orang boleh ada demo, politik suku orang suku. Jadi kerja politik ini tak ada kaitan agama. Kalau nak mengatur rugi, nak mengatur segala, terus tengok agama. Kesopan ni pandu agama. Kemasuk lagu mana? Politik suku agama suku. Anak kerja hal agama, nak kerja hal tak diberi. Dia kerja suku-suku, agama suku. Nabi sallallahu alaihi wasallam tampil kalau Madinah tuan-tuan. Tidak ke Nabi buat mesyuarat dalam masjid. Masjid di pusat pun tapi kan kalau kita bercakap daripada agama sedar kita nak buat agama dia. Orang politik kalau bercakap ada agama sedar nak buat agama dia. Nama tahu tahu ayat, Allah dia berayat, ayatnya ayat, nama kira semua. Nonjar, saya dia, nonjar lawan politik dia, berjalan buat. Abang nengok ke tu, tak ada terima ni agama. Sedar tu. Sedar apa hijau lah tu kan. Oh jangan makan batu tu dah, orang nego batu tu dah. Kalau tak ada panduan agama sedar lah nego. Nak menipu orang pembangan pun boleh. Kok sekarang tu dia tengok batu berat. Kok batuk jual apa dah boleh, campur dengan tak boleh. Oh atas ni pun boleh. Oh bawah aku. Dia ngodoh oh. Dia dah haram kita yang tu. Dalam negara ni, dalam jual beli ada tuntut agama, ada bantu agama. Ini kita hamba. Kita nak hijau berapa patah hamba Allah SWT. Agama sebagai jalan, agama sebagai pandu. Kalau kita lepas dari agama, dia ke mana tu? Besar. Jadi besar. Manusia kalau dia ikut pandu agama itu besar. Bukan jadi hamba Allah Taala. Lagu mana? Nak abdikan diri kepada Allah Taala ke mana? Ada siapa hamba dia buat suatu kita ikut pandu. Siapa dia hukuman ni? Allah Taala mana? Kerana Allah Taala ketika mana menciptakan makhluk, Allah Taala sadar dah bagaimana nak pandu makhluk. Lagu mana cara nak ajar makhluk? Ada yang mari hukum hakai, mari kita tak payah. Kalau kita terpakai hukum Allah Taala, kita pakai hukum kita sendiri kita dia pasti dah tersalah. Orang jahat boleh pergi, orang jahat boleh pergi. Dia dah ke mana? Oknum orang jahat lagi. Tak ada salah. Orang naga dendam, kau zina dendam. Ada salah. Tak ada salah. Adalah konteks bagaimana kita menjadi sebagai seorang hamba Allah yang mengabdikan diri pada Allah Taala tegur ayat. Sunnah tuan. Ini dua pusaka peninggalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bagaimana kita ikut Quran, kita ikut sunnah, kita ikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, selamat dunia, selamat akhirat. Lagi yang sangat mengetahui ia Allah akan yang tersembunyi di dalam dada. Dan manusia tahu. Kalau kita baru benar seorang atau kita tengah baca lagi pangan dia, akhlak dia. Tengah baca. Kita sayang dia lama kita tahu. Oh dia ni pangan tu, baru benar kita tahu. Gapo dia ada hati dia tahu, tapi Allah Taala ada. Allah Taala ni tak gapo, gapo dia ada hati maksud. Dua-dua mari majlis ikhlas, betul ikhlas betul tahu lah. Dua-dua mari sini kerana Allah Taala atau tidak kerana Allah Taala atau Tuhan tahu lah. Hari kita jangan tipu Tuhan. Boleh tipu manusia, tapi Allah Taala jangan tipu. Kenapa? Allah Taala tahu. Gapo dia ada di dalam dada manusia. Dan segala mata yang khianat, mata khianat. Dengan mana mata ni nampak boleh? Tengok, ingin nampak, ingin pandang yang boleh, tapi dia ada niat lain. Dia ada niat yang tersembunyi. Begitulah tinggal rumah dia. Kita nak rumah dia kena jaga mata, jaga pandangnya. Tapi mata po tu rumah, tak tengok gapo kita tengok, mata kita apa kedap dia. Kita nak tengok bini dia. Kita nak tengok anak dara dia. Ada motif ini, bila ini ada anak dara suami. Kita ada motif ini. Tahu-tahu po ini. Akan bertanya ya Allah daripada pendengar dan pelihat dan hati dan lainnya pada hari kiamat. Inna sam'a
wal basara wal fuada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Semuanya pendengaran, semuanya penglihatan dan hati, semuanya akan dipersoalkan pada hari kiamat. Nah, kan mengaji kita. Kenapa tuan-tuan? Ni mata, ni telinga, ni hati. Tak boleh ada. Tak boleh daripada mata kita tengok. Daripada tak boleh tengok kita dengar. Tak boleh tersifat hati ada dalam diri kita tuan-tuan. Semuanya Allah Taala ketanyakan. Dan salawat dan salam adalah keduanya bagi Nabi yang dibangkitkan kepada sekalian alam kerana rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Yang bersabda ia Nabi bahwasanya Allah Taala tiada mendidik ia Allah kepada rupa kamu dan tetapi mendidik ia kepada segala hati kamu. Innallaha la yanzur ila suwarikum walakinna Allah yanzur ila qulubikum. Sebenarnya Allah Taala tidak mendidik akhir rupa kamu. Ada rupa kita comel tahu mana, kita pakai baju mahal tahu mana, kita naik kereta besar tahu mana, kita duduk dalam rumah hebat tahu mana, kita tidak situ. Itu nilai manusia. Kita ni kita seorang tengok pada luar ni, tengok pada kekayaan ni, tengok pada bakat ni, tengok pada kerugian dia. Orang tak pandai kita je. Kita mulia ke seorang, kan lebih ada pada diri dia, kekayaan dia, harta dia, bakat kuasa dia, kerugian dia. Itu manusia. Bila memandai kepada manusia, Allah Taala tak memandai situ. Allah Taala memandai mana? Hati. Biarlah tak miskin, biarlah tak kaya, biarlah tak mewah, biarlah tak besar, biarlah tak ada kereta besar, biarlah kita ni hina di mata manusia, tapi mulia di sisi Allah Taala. Ini yang manusia ni. Kau sepatutnya kita nak apa ni? Mana? Kalau kita nak pilih nanti dia tu, tengok ciri-ciri dia tu. Kalau main kereta besar, pakaian berapa hebat, wayang gaji 5,000, ilmu lagi, ilmu sekarang. Tapi mari naik motor guru, Honda ramah. Hijau tu pindah. Pakai lupa, pakai skuber, ngaji pondok. Gaji berapa? Gaji gede-gede wajib. Kadang-kadang gede 5 miliar. Kadang-kadang gede 4 miliar boleh. Mana makan nantinya? Oh 5 miliar, 4 miliar. Sekarang kita. Kita tahu kita tu. Wih lah, anak kita kepada hotel tadi. Hotel tadi lah, kita ngaji pondok. Kita wih tahu. No, kita takut tadi pun makan. Kita khusus. Iya, untuk semayang mewah. Oh kayo, mitiwanyo, naik kereta besar, gue maya bodoh. Tak apalah, jadi kayu. Ini nilai manusia. Kalau kita tengok nilai Allah Taala, ikut nilai Allah Taala, pilih orang ada akhlak yang mulia, hati yang baik. Kita nak hati seorang mungkin suatu jawapan, kita tengok perangai dia, akhlak dia dulu. Ini kita tengok dia pada segi luar menyalahi daripada apa yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajak kenal pada kita dengan adil. Tengok ke dia, tengok akhlakmu, tengok perangai, tengok hati. Dan ada sekian keluarganya dan sahabatnya yang membersihkan mereka itu akan segala hati mereka itu daripada sifat kejahatan. Tengok. Nabi sendiri, keluarga Nabi, sahabat-sahabat Nabi membersihkan mereka itu akan segala hati mereka sentiasa demi mujahadah dan nafs. Sampai diri jadi comel, kau hari kau comel. Dan menghiasi mereka itu akan dengan perangai yang baik dan sifat kepujian. Kerana kita ngaji kita ni tuan-tuan, suami kita pun malu lagi kita kena anggota. Pada kena anggota, kena atas malik daripada sifat-sifat mazmumah. Lepas ada kena atas malik daripada sifat-sifat mazmumah, bila kita kena bersorak, cuci, beki diri kita, buang daripada diri kita, panah-panah atau comel. Lepas tu kena pada 10 sifat mahmudah. Bila kita kena malik, masuk bodoh dari kita malik. Tapi kena cuci, ulah je lah. Dah ni, nak masuk air bersih, kena bersih dulu lah. Ini Allah penuh dengan kekotoran, penuh dengan hati. Allah ni cuma tiba-tiba kita nak masuk air yang bersih. Kita ada kan begini. Hati kita ibarat belah ni lah.
Hati kita ibaratlah ni, nak masuk daripada hati kita ni rahmat Allah Ta'ala ke mana? Nak masuk hidayah lah ke mana? Nak masuk iman lah ke mana? Kalau hati semua, hati penuh dengan sifat-sifat mazmumah. Kata kena kotor dia, kena macam mana? Jadi kita kena basuh. Basuh cuci molek, barulah kita bubuhai. Baru kita tegang ni. Kalau kelas semua, dosa kata air kosong gini, kita bubuhai terapi kita sini minum. Tuan-tuan, kita bubuhai orang mahal sekali kita sini minum. Terus kata gelas, dalam gelas ada tahi ticok stoko kita sini minum dia. Terus kata tahi ticok stoko, ada lagak sekor yang mau tegang minum dia. Odah dia tarik gelas, mau sampah dia tarik, bawa minum dalam minum, masuk dalam. Sudah minum, jangan minum. Nabi ada selai dulu dalam selai. Selai dalam, kita tahu dulu dalam tu baru minum, jangan dalam. Ini tu lah yang dalam. Akhirnya ambil dalam tu minum, boleh minum. Karena pada dalam, pada sayap dia sebelah sayap racun, sebelah sayap penawar. Boleh minum. Tapi kita terjawab dan minum kerja juga. Kita tengok dalam tu semua. Kita pun panggil dia dah, ni dalam masuk. Kita ingat tu dia bila yang ambil gelas kita, dia pergi buat awal. Dia ambil alat tu, dia orang gelas tu juga. Air dia tarik tu, kita tertimbuk hati perut, hati perut. Amma ba'du, maka ini sebuah kitab yang kecil pada permulaan ilmu tasawuf Allah. Sambung pula pun yang buat kita insya-Allah. Yang mana tak ada kitab, kita cari kitab lah. Allah yang kitab ni kedai para orang tetap pasti dia. Yang kosaan mahal kosaan. Kalau kosaan ni kita boleh kitab kecil lagi. Kawan. Ada yang berasa dah. Ada sudah mau berasa sekali. Aku mikir, mikir. Kawan. Jadi kalau kita kadang-kadang pergi dari kita lampu pagi. Kita dari sampai ini baca sampai 100 bulan riwayat. Beli telefon ribu, beli telefon. Mau korpes tahu sekali gitu. Berapa weh? Ni atas tengok. Pago. Ni atas tengok pago. Bahasa mahal. Ni kita ada tak bahasa mahal. Bahasa bayu. Itu kalau kita tengok. Maka bagi hati itu, maka kamu hati mudah insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab wa lana wa sallallahu alaihi wa sallam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا بما علمتنا اهدنا الى الحق والى طريق المستقيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين.